wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung modul kita yang keempat. Tajuknya adalah kadar tindak balas. Modul ini telah cikgu share dalam WhatsApp kelas dan juga dalam Google Classroom ya. Jadi kalau pelajar yang mungkin belum muat turun ataupun belum lihat lagi kertas penerangan ni, bolehlah lihat sebagai jadi kuliah kita ni, penerangan cikgu hari ini adalah untuk memberikan penjelasan apa yang ada dalam kertas penerangan ini. Kamu boleh baca sendiri ya, apa hasil pembelajaran untuk tajuk kadar tindak balas ini. Kamu boleh baca sendirilah. Kadar tindak balas. Sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang kadar tindak balas, kita faham dulu apa itu tindak balas. Semua proses yang berlaku dalam alam ini, contohnya seperti tindak balas pembakaran, tindak balas penapaian, proses makanan menjadi basi, dan banyak lagi lah proses-proses yang lain. Semua proses-proses itu melibatkan tindak balas kimia. Kadar tindak balas boleh ditakrifkan sebagai, ini takrifan kadar tindak balas ya, takrif ataupun maksud kadar tindak balas. Kadar tindak balas adalah satu pengukuran perubahan kuantiti bahan tindak balas atau satu pengukuran perubahan kuantiti hasil tindak balas dalam satu unit masa. Jadi itu takrif secara bahasa lah ya. Tetapi secara matematiknya, kadar tindak balas boleh ditakrifkan sebagai, ini takrifan secara matematik ataupun kita boleh tuliskan secara matematiknya sebagai kadar tindak balas adalah bersamaan dengan pengurangan kuantiti bahan tindak balas dibahagikan dengan masa yang diambil untuk pengurangan tersebut. Jadi kita katakan bahawa kalau kita rujuk kepada bahan tindak balas, yang kita akan perhatikan ialah pengurangan kuantiti bahan tindak balas dibahagikan dengan masa. So logik lah kan. Contohnya macam gula yang larut dalam air tadi. Jadi bila kita larutkan gula dalam air dalam satu tempoh masa tertentu, maksudnya di akhir tindak balas tersebut, gula dia akan semakin kurang jisimnya. Itu yang dikatakan kalau kita nak gunakan takrifan menggunakan bahan tindak balas, maka kadar tindak balas itu adalah pengurangan kuantiti bahan tindak balas dibahagikan dengan masa. Atau kita ada takrifan yang kedua, kita tak nak gunakan bahan tindak balas, kita boleh katakan bahawa kadar tindak balas adalah bersamaan dengan pertambahan kuantiti hasil tindak balas dibahagikan dengan masa. Jadi ini kalau kita lihat dari segi hasil tindak balas, maka perubahan itu akan melibatkan pertambahan kuantiti. Contoh macam tindak balas pemendakan. Mendakan kan, contohnya asalnya tak ada mendakan, tapi bila kita biar beberapa lama, kemudian terbitnya satu mendakan. Jadi sebab itulah mendakan itu adalah hasil ya. Jadi berlakulah pertambahan kuantiti. So inilah takrif kadar tindak balas. Ini takrifan secara bahasa, ini takrifan dalam bentuk penulisan ayat matematik. Dan kadar tindak balas adalah berkadar songsang dengan masa.
Maksudnya berkadar songsang dengan masa ni apa dia? Maknanya kalau masa bertambah, jadi kadar tindak balas akan menurun. Ataupun jika masa berkurang, kadar tindak balas akan meningkat. Apa maksud masa bertambah ni? Kalau masa bertambah maksudnya masa itu jadi panjang ke pendek? Ataupun tempoh dia panjang ke pendek? Ya, masa bertambah ni maksudnya tempohnya panjang lah. Ini tempoh dia panjang. Contohnya macam, contoh apa? Contoh kamu nak lihat penapaian tadi tu. Contoh nak buat tapai kan, dia ambil masa sampai 1 minggu. Jadi itu kita kata tempoh yang panjang lah. So bila tempoh panjang, masa itu meningkat, masa bertambah. Bila masa bertambah, kadar tindak balas dia akan menurun, akan rendah. Tapi kalau masanya rendah ni maksudnya tempohnya singkat. Okey, apa contoh tempoh yang singkat? Contohnya macam tadi, letupan bom. Lihat maksud kadar tindak balas. Sekarang kita nak kenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan kepada bahan ataupun hasil tindak balas untuk menentukan kadar tindak balas, ya. Jadi apakah perubahan-perubahan yang kita boleh perhatikan? Jadi sebab kita dah kata tadi dalam formula ataupun dalam maksud kadar tindak balas dalam ayat matematik tadi, kadar tindak balas tu merupakan perubahan kuantiti dibahagikan dengan masa. Jadi perubahan kuantiti itu mestilah sesuatu yang boleh diukur. Jadi di sini ada beberapa perubahan yang boleh diperhatikan di mana perubahan itu boleh diukur. Contoh yang pertama ialah pengurangan jisim. So kita kena faham pengurangan jisim ini hanya diperhatikan kepada bahan tindak balas. Sebab bahan permulaan sahaja yang akan berkurang jisim. Bahan permulaan itu. Bahan sebelum tindak balas berlaku kita namakan sebagai bahan tindak balas. Jadi pengurangan jisim boleh kita ukur. Jadi nak ukur jisim kita guna neraca. Ataupun kita mungkin juga boleh perhatikan dari segi penambahan jisim. Tetapi kalau penambahan dia melibatkan hasil tindak balas daripada tiada kepada ada. Jadi tentulah bertambah jisim hasil tindak balas. Okey, kemudian perubahan apa lagi yang boleh diperhatikan? Pembentukan mendakan. Ini pun samalah sebenarnya, pembentukan mendakan dengan penambahan jisim ni kedua-duanya diukur, maksudnya kita boleh timbang dia dengan neraca. Kita boleh timbang mereka lah, ya. Sebab pembentukan mendakan ni pun, ini mendakan ni hasil tindak balas. So dia sama macam nombor 2 lah. Okey, dua-dua itu dari segi jisim dengan pembentukan mendakan ini sekiranya mereka dalam keadaan pepejal lah. Sebab mendakan ni pun kita anggapkan dia pepejal. Kemudian bila kita kata jisim ni, benda-benda yang boleh diukur jisim ni adalah benda-benda ataupun bahan yang dalam keadaan pepejal. Bagaimana kalau dia gas? Jadi gas ni, kalau peringkat awalnya kita gunakan tindak balas itu menggunakan gas pada peringkat awalnya, dan selepas beberapa tempoh masa gas itu berkurang. Jadi kita boleh katakan perubahan yang kita boleh perhatikan dan kita boleh ukur ialah pertambahan isi padu gas. Sebab biasanya tindak balas dia akan daripada mulaannya tak ada gas, kemudian ada gas terbebas. Jadi kita boleh ukur pertambahan isi padu gas. Isi padu
bagi gas ya. Kemudian kita mungkin boleh lihat perubahan kepekatan. Kepekatan ini juga kepada bahan tindak balas lah. Kepekatan biasanya mula-mula pekat dia jadi semakin cair. Ataupun mungkin perubahan keamatan warna, perubahan kekonduksian elektrik. So ini contoh-contoh perubahan yang boleh kita perhatikan dan kita ukur. Jadi mari kita lihat satu tindak balas kimia yang diberi kepada kita, iaitu tindak balas di antara pepejal. Okey, di sini dia dah maklumkan kepada kita pepejal kuprum 2 karbonat CuCO3 dengan asid hidroklorik HCl seperti berikut. Okey, kamu tak perlu tahu macam mana kita nak tulis persamaan kimia ni. Cuma ini macam mana kamu nak faham apa yang ditulis. Okey. Seperti yang ni anak panah dia tertinggal ya. Biasanya dalam persamaan kimia ini nama penulisan ini dinamakan sebagai persamaan kimia. Semua ahli kimia dia mesti boleh menulis persamaan kimia ini ya. Jadi maksudnya dia boleh ringkaskan sesuatu tindak balas yang berlaku dalam bentuk persamaan kimia. Jadi dalam persamaan kimia kamu akan jumpa simbol, ini simbol-simbol, dan juga ada anak panah. Sebelum anak panah ini adalah bahan tindak balas. Selepas anak panah ini semua ni adalah hasil tindak balas. Untuk membezakan bahan yang pertama dengan bahan yang kedua, kita letakkan tanda tambah. Sama juga nak membezakan bahan hasil tindak balas pertama, hasil tindak balas kedua dan hasil tindak balas ketiga, semuanya kita bezakan dengan tanda tambah. Jadi oleh kerana tindak balas ini melibatkan pepejal kalsium karbonat, jadi apa yang kita boleh perhatikan apabila tindak balas ini berlaku ialah bila berlaku tindak balas, pertama yang kita boleh lihat ialah jisim pepejal kuprum 2 karbonat berkurang. Okey, ni kuprum 2 karbonat. Dia bahan permulaan. Mula-mula dia banyak. Bila sampai satu tempoh masa, kamu tengok kat sini dah tidak ada lagi formula CuCO3. Maksudnya dia dah hilang. Jadi maksudnya kat situ jisim pepejal kuprum 2 karbonat dah berkurang. Kemudian yang kedua, kita boleh perhatikan pertambahan isi padu gas karbon dioksida. Okey, mana karbon dioksida? Yang ini karbon dioksida. CO2, gas. Jadi cuba lihat sebelum anak panah ada ke CO2? Tak ada. Maksudnya CO2 ni muncul selepas tindak balas berlaku. Jadi sebab itu kita kata pertambahan isi padu gas. Bukan pengurangan, pertambahan, sebab dia terbentuk selepas tindak balas. Kemudian dia kata yang dia dapat lihat bila tindak balas ini berlaku ialah pertambahan keamatan warna biru kuprum 2 klorida. Okey, ini untuk pengetahuan kamu sajalah. Kuprum 2 klorida ni dia berwarna biru. Kuprum karbonat ni dia pepejal, campur dalam asid hidroklorik, ini tak ada warna. Jadi selepas beberapa ketika, maksudnya ini pepejal yang kita campur dalam larutan tak berwarna tiba-tiba jadi warna biru. Itu yang dikata pertambahan keawatan warna biru. Okey, itulah antara beberapa contoh perubahan yang dapat diperhatikan. Dan jika dapat diperhatikan dan kemudian diukur, maka kita nanti bolehlah menghitung kadar tindak balas. Okey. Lihat pula bagaimana kita nak menentukan kadar tindak balas purata bagi sesuatu tindak balas kimia. Maksudnya pada bahagian ini kamu mestilah memiliki kemahiran untuk menghitung kadar tindak balas bagi satu tindak balas yang diberikan ya.
Jadi kadar tindak balas purata adalah purata kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Jadi apakah formula untuk menghitung kadar tindak balas purata? Ini formula dia yang kamu perlu hafal lah, perlu tahu. Dan boleh, kalau tak nak hafal, kalau diberi dalam soalan formula ni, kamu mesti boleh tahu macam mana nak masukkan dia. So, kadar tindak balas purata bersamaan dengan perubahan kuantiti bahan. Okey. Jadi kita dah kata tadi dari segi takrif ada dua kan. Jadi formula pun ada dua. Satunya tindak balas purata sama dengan perubahan kuantiti bahan dibahagikan dengan masa untuk perubahan itu berlaku. Atau formula yang kedua ialah kadar tindak balas purata bersamaan dengan perubahan kuantiti hasil tindak balas, ini takrifan yang kedua, dibahagikan dengan masa. Okay, kita ambil contoh. Okay, contohnya, suatu tindak balas antara zinc Zn dengan asid hidroklorik HCl 50 cm padu gas hidrogen H2 dikutip dalam masa 120 saat. Hitung kadar tindak balas purata bagi tindak balas ini. Okey, pelajar. Apabila kamu diberi soalan begini, jangan terus panik ya. Pertama sekali, tips dia ialah dalam soalan-soalan yang melibatkan perhitungan ni, dia mesti bagi suatu nombor, nilai. Jadi bila kamu dapat soalan pengiraan, tips yang pertama ialah kamu keluarkan segala maklumat yang ada dalam soalan tu. Maksudnya apa yang kamu nampak dalam soalan tu. Pertama sekali kita cari nombor-nombor. Okay, contohnya macam ni. Kamu nampak 50. Okay. So 50 ni nilai apa? Itu yang kamu kena tanya. Dia kata 50 ini adalah sentimeter padu gas hidrogen. Maksudnya tentulah 50 ini adalah isi padu gas. So kamu mungkin boleh tulislah. Conteng saja pada kertas soalan ya. Tak perlu nak sayang, nak nanti kotor ke tak apa. Tulis saja isi padu gas. Itu maklumat yang kita dapat. Isi padu gas bersamaan dengan 50 cm padu hidrogen, gas hidrogen. Okey, kemudian kamu nampak nilai ataupun nombor 120 saat. Okey, jadi 120 ini adalah nilai apa? Bila saat itu merujuk kepada masa. So kita ada nilai masa iaitu 120 saat. Jadi soalan minta kita cari apa? Okey, soalan kata hitung kadar. Ini yang soalan minta kita kira. Hitung kadar tindak balas purata. Jadi kadar tindak balas purata, formulanya kita dah kata tadi, kadar tindak balas sama dengan perubahan, tapi di sini perubahan adalah isi padu lah ya. Jadi maksudnya isi padu gas kita bahagi dengan masa. Jadi kalau kamu lihat kepada formula yang tadi ni, ini formula secara umum. Dia kata kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan dibahagikan dengan masa. So kamu kena fahamlah kuantiti di sini ada banyak jenis. Contoh kuantiti yang boleh kita ukur ialah jisim, isi padu, lagi apa? Mungkin juga kemolaran, macam-macam lah ya. Jadi sebab tu jangan panik. Bila kamu tengok tak ada pun kuantiti, tak ada kuantiti, tapi kamu kena kenal kuantiti apa. Jadi kita balik kepada soalan kita ni tadi. Di sini memang kamu tak nampak pun dia sebut kuantiti tu, tapi kita tahulah kat sini sentimeter padu ni, ini merujuk kepada isi padu. Isi padu ni kuantiti fizik lah jadi kita boleh tukar formula tadi menjadi macam ni. Kadar tindak balas sama dengan isi padu bahagi masa.
So, sebab itulah penyelesaian yang ditunjukkan dalam nota kamu tu, kadar tindak balas purata sama dengan jumlah isi padu gas yang terbebas dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Okey, apabila kita dah catatkan maklumat seperti ni, jadi lebih mudah kamu nak masukkan dalam formula. Jadi kalau jumlah isi padu 50, so kita pindah kat sini 50. Jumlah masa 120 pindah di sini, dan kamu guna kalkulator. 50 bahagi 120 dapatlah 0.42 cm padu per saat. Kena ingat ya, S negatif 1. Jangan tulis cm padu S1. Ini salah. Kalau S1 ni maksudnya isi padu darab masa. Sedangkan formula kita isi padu bahagi masa. So bila bahagi masa dia per saat, S negatif 1. Okay, jelas ni pelajar? Okey. Yang lain tu kamu boleh baca sendiri. Okay, ini bagi soalan dalam bentuk graf. Okay, soalan dalam bentuk graf ni. Daripada graf 1 hitung. Okay, dia ada 2 soalan kat sini. Hitung kadar tindak balas purata dalam saat ke-10. Okay, ini saat ke-10 yang ni. Okay, ini biasanya graf, kalau kita plotkan graf isi padu gas lawan masa, kita akan dapat graf yang macam ni lah. Dia menaik dan kemudian sampai satu peringkat dia mendatar. Kenapa dia mendatar? Ini mendatar sebab gas dah tak terbentuk lagi, dah habis. Maksudnya dekat bahagian mendatar ni tindak balas sudah tamat. Tindak balas dah berhenti. Jadi tidak ada lagi perubahan gas. Okey, kalau dia tanya kadar tindak balas purata dalam saat ke-10, maksudnya betul-betul pada saat ke-10 ini. Itu yang dia kata, bila dia nak cari kadar tindak balas dalam saat ke-10, dia kena tahu dulu isi padu pada saat ke-10. So isi padu pada saat yang ke-10 adalah, ambil dulu bacaan pada saat ke-10 ni. Ini lebih kurang 39 dekat sini. Ditolak dengan sebelum saat ke-10 ni. Jadi kalau kita tengok daripada graf ni, sebelum saat ke-10 kita ada saat ke-5. So ambil dulu isi padu pada saat ke-5. Dia kata isi padu pada saat ke-5 adalah 24 cm padu. Jadi betul-betul isi padu dalam saat ke-10 ialah tolakkan 39. Kenapa 40 ni? Ni bukan 40 Ini sebab ni 39. Betul kan dalam nota kamu tu, 39 tolak 24. Jadi dapat berapa tu? 39 tolak 24. Jadi kamu akan dapat 15 cm padu. Jawapan akhir sama. Kat sini salah, typing error. Ini adalah bacaan isi padu dalam saat ke-10. Kalau masa pula, betul-betul masa di sini, berapa masa dia pun sama. 10 tolak 5. Jadi masa tindak balas sama dengan 10 tolak 5. Jadi 5 saat. Oleh sebab itu, kadar tindak balas purata dalam saat ke-10 ialah isi padu gas yang terbebas dalam saat ke-10 bahagi masa, iaitu 15 bahagi 5 dapat 3 cm padu per saat. Okay, untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kadar tindak balas purata dalam 20 minit pertama. Okay, kalau dalam 20 minit pertama, maksudnya daripada kosong ni, dia bergerak, jam kita tu bergerak sampai dekat 20 saat yang pertama tu, maksudnya sampai sini kita stopkan jam kita. Okay, dia nak tahu kadar tindak balas bermula daripada 0 saat sehinggalah ke 20 saat. Jadi ini lebih mudah. Formula kita akan jadi kadar tindak balas sama dengan jumlah isi padu dalam 20 saat. Maksudnya yang isi padu yang kita kutip daripada 0 ke 20 saat itu dibahagi dengan masa untuk tindak balas itu. Maksudnya masa 20 saat tu. Jadi kalau kita lihat kepada graf kita, 20 saat pertama kita dapati isi padunya 50.
nak kutip isi padu sebanyak 50 cm padu ni, kita memerlukan 20 saat. Jadi sebab itu kadar tindak balasnya akan jadi 50 bahagi 20. Kita dapat 2.5 cm padu. 2.5 cm padu per saat. Okey, boleh ya kelas? Ya, jadi inilah satu-satunya. Cikgu rasa inilah satu-satunya formula yang kamu kena tahu dalam tajuk kadar tindak balas ni. Ini maksudnya kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti bahan ataupun perubahan kuantiti hasil dibahagikan dengan masa. Okay, jadi sebelum kita nak tamatkan kuliah kita, kita jawab dulu soalan uji diri pertama ni. Okay, soalan nombor 1, lengkapkan ayat berikut. ... ialah satu sukatan tentang betapa cepat suatu bahan tindak balas berubah kepada tindak balas. Okey, rasanya apa ni? Sukatan betapa cepat. Ya, kadar tindak balas. Okey, seperti cikgu selalu kata, cikgu gunakan singkatan ya. Kamu tulis ayat penuh lah. Sukatan betapa cepat satu bahan tindak balas berubah kepada hasil tindak balas. Jadi maksud kadar tindak balas tu ialah sukatan betapa cepat bahan berubah pada hasil tindak balas. Okay, B. Isi padu gas yang terbentuk dalam sesuatu bahan tindak balas berkurang dengan apa? Ya, isi padu gas yang terbentuk. Maksudnya bila permulaan tindak balas tak ada gas, tapi kemudian semakin lama gas makin banyak, tetapi sampai satu peringkat dia akan berkurang. Mula banyak, tapi makin kurang. Jadi dia berkurang dengan kita boleh tengok contoh graf ni. Permulaannya mula-mula masa 5 saat dia banyak, dia makin tinggi, tetapi akhirnya dia akan berhenti. Maksudnya lama mana pun dia akan berkurang. So dia berkurang dengan isi padu gas yang terbentuk dalam satu tindak balas, dia berkurang dengan masa. Okey, soalan nombor 2. Apabila kalsium karbonat CaCO3 dicampurkan kepada asid hidroklorik HCl, gas yang terbebas iaitu gas karbon dioksida dikumpulkan ke dalam satu picagari. Isi padu gas yang terbebas pada sela masa tertentu ditunjukkan dalam jadual 1. Okey, ini jadual dia ya. Masa kosong isi padu kita kosong, masa 30 saat isi padu kita 29, dan seterusnya lah. Okey, berdasarkan jadual 1, lakarkan satu graf isi padu lawan masa. Okey, bila nak buat graf, lakar ni maknanya tak perlu guna skala yang tepat ya. Lakar ni hanya kita lakar sajalah, kita buat paksi saja dengan tajuk dia. So, bila kita nak lakar graf ni, kamu boleh kenal mana paksi Y, mana paksi X. So, macam mana nak kenal? Kita lihat perkataan lawan ni. Ini kita punya keyword dia. Perkataan yang disebut sebelum lawan, ni maksudnya isi padu gas ni disebut sebelum lawan. Maka ini adalah paksi Y. Manakala masa disebut selepas lawan, ini adalah paksi X. Jadi maksudnya kalau kita nak plotkan nak lakar graf ada dua paksi. Paksi X dengan paksi Y. Paksi Y kita adalah isi padu. Ini tajuk paksi Y. Isi padu gas, dia paksi mesti ada nama dengan unit. Apa unit isi padu? Sentimeter padu. Okey, kemudian paksi X kita adalah masa, maka unit kepada masa dalam kes kita ni adalah saat. So unit saat. Okey, jadi ini paksi dia. Sekarang dia suruh lakar bentuk graf kita. Jadi tengoklah daripada sini. Kalau kamu dapat lihat, kamu lihat kat sini semakin bertambah masa, tengok semakin bertambah masa,
isi padu bertambah ke berkurang? Okay, mula-mula kosong, lepas tu jadi 29, kemudian 50, kemudian 62, kemudian 66. Okay, maksudnya isi padu bertambah kan. Okay, jadi kita mulakan daripada kosong, okay, dia bertambah. Tetapi sampai kepada 180 saat, dia dah mula, dan dia pergi kepada 210, dia dah mula sama. Maksudnya kat sini dia sudah mendata. Dia mendata pada isi padu isi padu 69. Isi padu 69 dia dah tak berubah lagi masa dia. So kat sini nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Skala ni tak perlu sebenarnya sebab kita lakar saja. Cuma kita mungkin boleh letakkan masa di mana dia mula mendata. Bila masa dia mula mendata? Pada 180 saat. So kat sini mungkin boleh tulislah ini 180 saat. Ini adalah 69. Itu cara nak jawab soalan 2A. Lakar. Okey, 2B, tentukan jumlah masa yang diambil untuk tindak balas ini lengkap. Okey, jumlah masa untuk tindak balas ini lengkap. Macam mana nak tahu tindak balas lengkap? Maksudnya dah tak ada perubahan isi padu. Okey, kat sini dah tak ada perubahan isi padu. Jadi tindak balas ni lengkap pada 180 saat ke pada 210? Ya, betul. Pada 180 saat. Sebab 210 ni kita hanya kita lajakkan masa tu sebab kita nak confirmkan saja memang dah tak ada perubahan isi padu. So untuk B, jawapan dia 180 saat. C, berapakah isi padu maksimum gas yang telah dikumpulkan dalam tindak balas tu? Okey, isi padu maksimum berapa kita dapat kutip? Ya, 69. So 2C 69 cm padu. Okey, D, hitungkan kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas. Okey, tindak balas purata maksudnya keseluruhan tindak balas ni isi padu maksimum dia berapa? 69. So bila dia kata dia nak kadar tindak balas, so gunakan formula tadilah. Formula tadi kita kata kadar tindak balas sama dengan isi padu, sebab dia nak tindak balas keseluruhan, jadi isi padu maksimum lah, bahagi dengan masa. So isi padu maksimum 69, masa untuk dapat 69 tu 180. Ni sebenarnya ada kat bawah ni, saja cikgu nak tulis. Oh tak ada. Ni kerja kamu lah ni. Jadi kadar tindak balas dia sama dengan isi padu maksimum bahagi masa, maksudnya 169 bahagi 180. Okay, yang ni kamu boleh guna kalkulator, cikgu dah tunjuk kat sini. Okay, kamu akan dapat berapa. Okay, boleh tu? Jadi cikgu harap selepas kuliah ni kamu bolehlah sambung ataupun kamu bolehlah salin soalan-soalan ni. Dalam modul kamu tu mungkin ada muka surat yang kosong, salin jawapan dia supaya boleh buat ulang kaji untuk ujian yang ketiga nanti. Okey, jadi untuk hari ni sampai di situ dulu kuliah kita, sampai kita berjumpa lagi pada hari yang berikutnya nanti. Assalamualaikum.